Oi, bagi tolong aku, Sat. Siapa ni? Tepi. Sah, kontak lensa aku dah pecah. Sorry. So, babak ini lokasi penggambaran ini di rumah Melissa Saila dan ibunya Aunty Mariani pada waktu itu. And saya ingat lagi sebab kalau kita lihat filem Mira Idora ni, di teman-teman saya dalam filem Mira Idora ni memang dah banyak berlakon. Maksudnya mereka dah banyak berlakon dan mereka memang mempunyai banyak dialog-dialog. Dan ini merupakan momen saya dalam filem ini kerana saya diberi perhatian itu yang khusus kerana saya mencari contact lens saya pada waktu itu. So saya rasa I think ini merupakan satu babak yang I was not looking forward to. Maksudnya saya gemetar juga sebab the attention was on me sebagai seorang pelakon kan, dan rasa macam nervous juga sebab yalah saya dikelilingi oleh pelakon-pelakon hebat masa waktu tu macam Bibi Layola, dan saya rasa kecilnya saya pada waktu ini. Ya, itu perasaan saya waktu itu. Kenapa you tengok I? You orang baru kan? Nama I Suzy. Nama you? Yati. Oh, Hayati. You orang baru kat sini kan? Dekat sini you kena jaga-jaga tau. Dekat sini ada ulat bulu, buaya, kaki sebok. Macam-macam lagi. Kalau nak kawan dengan you macam mana? You nak kawan dengan I? Tu kan open eye. Oh. Cun kan? Gorgeous. Bye, Suzy. Bye-bye, Hayati. Bye-bye, Wan. Boleh jalan. Okey, kejap. Okey, so saya memang tak suka suara saya dalam filem ni, dan saya rasa ini adalah filem pertama atau kedua yang saya actually melalui proses dubbing atau olah suara. Artinya gunakan suara saya sendiri untuk lakonan saya dalam filem. Dan pada waktu itu I was struggling juga sebab bukannya senang untuk olah suara kan. So gediknya. But itulah tapi kalau saya nonton filem-filem Abang Mandul ni, especially macam Harry Potter ni, kadang-kadang macam tergelak juga sendiri. Okey. Izam ada? Izam? Oh, darling. There's someone here to see you. Yes, dear. Coming. Tanya. Siapa Nizam? Your girlfriend? Tak ada. Kami satu kursus. Okey, so ini adalah kali pertama saya diberikan watak pembantu yang ada beberapa line dialog, dan I think ini adalah kali pertama saya berlakon as the other woman kan. Tapi berhadapan dengan Julia Rais lah pula kan. So macam nervous juga. Dan I think saya rasa saya masih kekok lagi dalam lontaran dialog saya dan reaction saya. Okay, I'm not happy. Okay. Mai sini. Kau ni apa hal kau? Mana kau dapat tu?
Kau beli dengan apa? Kau pergi menyundal bila aku tak ada. Mana pula bang? Dia beli. Dia janji nak bayar nanti. Dia pun nak minta duit lebih sikit dari abang. Dia tak ada baju. Ni apa ni? Kau tak rasa kau gulai yang kau masak ni? Macam ni kau masak? Kau kerti masak? Kenapa? Kau rasa sendiri. Kau masak, kau tak tahu. Mai. Mai rasa sendiri. Mai. Harap tak ada, dah habis. Garam habis jadi kau beli. Duit yang aku tinggalkan itulah gunanya. Kau pergi beli garam itu sekarang. Nah. Ini duitnya. Kau pergi sekarang. Kedai Pak Teh dah tutup. Kau pergi sekarang. Saya ingat lagi dalam untuk babak ini khususnya, I felt really beautiful. I felt sangat-sangat cantik dalam baju kostum itu. Saya rasa lengkap sebagai seorang wanita. So, bila kita memulakan babak ini dengan perasaan saya yang sebegitu, untuk sebenarnya satu babak yang amat besar sebab ini akan menjadi titik tolak Zaliha bertemu nanti dengan Tapah yang dimainkan oleh Zaidi Omar. Dan kita dah rehearse beberapa kali dari segi movement dan sebagainya. Tetapi satu-satunya mengenai Abang Nasir ni adalah his energy. Energinya amat kuat dan bergema. So kita dalam kalau kita tengok struktur lokasi penggambaran ini khususnya dalam dekat meja makan ni, so tempatnya agak sempit juga. Dan banyak orang kan tengah nonton, maksudnya banyak kru dan sebagainya. So bila dia memulakan dialog dia melontarkan dialog kata-kata dia yang pertama tu, the energy was so big that saya sebagai pelakon mula rasa ingin mengundur atau rasa takut. Pada waktu itu I knew in my head that saya terpaksa trust the process, di manakah Abang Nasir nak bawa energi ini. Dan and especially bila dia ambil lengan saya, dia pegang kuat-kuat, kita boleh rasa gemuruh, maksudnya dari segi kita boleh rasa yang marah dia amat amarah dia memang besar lah orang katakan. So I was very scared dan saya sangat-sangat takut dan saya rasa amat malu oleh kerana perasaan Zaliha yang malu pada waktu itu, sebab abang ipar dia dengan kakak ipar dia melihat bagaimana dia maruah dia sebagai seorang wanita dijatuhkan dan bagaimana dia nak bangkit balik bila laki dia suruh dia pergi beli garam, dan rasa marah di mana dia nak challenge laki dia, mengatakan garam dah habis, nak buat macam mana. Dan itu ada bukan satu dialog yang mudah untuk dilontarkan kalau you seorang wanita yang berkahwin dengan seorang seperti Nasibilahan. So the energy was sangat-sangat besar dan membuat saya sebagai seorang pelakon baru rasa amat kedil pada waktu itu. Tapi it was a very good lesson. Dia datang. Kepi abang datang. Ha? Handsome Kan dah juga. cakap perempuan, lelaki. Perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Arman ke? Ya, makcik Mak Arman. Epi. Adik Arman. Epi. Apa? Saya Eton. Betul? Saya Jali. Jali. Pakcik mana? Tanya Pak Cik pula. Tanyalah Barman. Jali ni apalah? Jadi, Tak betul.
That was one of my favourite scenes. Saya rasa dalam sebagai Latifah slash Dino dalam filem ni, saya rasa Abang Kamal Ishak banyak memberi kebebasan saya untuk not to think. Dia kata jangan fikir banyak-banyak pasal anything. Dia kata buat je. So I think this filem ini atau cara saya bekerja dalam filem ini mungkin lain sedikit daripada yang lain sebab I just naturally went with the flow. Saya I was very aware of pelakon-pelakon yang sekeliling saya and then very in touch dengan mereka. So I rasa especially macam scene ni sebelum dia nak pergi ke laut untuk jumpa Arman dengan bapa dia, saya rasa was one of the fun babak yang memang saya sukalah. Dan saya nampak sini perubahan sedikit dari segi lakonan saya juga yang mungkin lebih go with the flow, tak sangat structured, nampak kebebasan sedikit dari segi itu. Man, tunggu luar. Kenapa bagi belakang? Pusinglah. Apa lagi yang kau mau dari aku, Kak? Aku dah kata aku tak ada duit. Aku tak ada apa-apa lagi yang kau boleh jadikan duit. Ada. Siapa kata tak ada? Kat mana? Kat mana aku ucapkan aku ceraikan kau? Kat mana? Pergi! Bukannya lama. Kau kan dah biasa macam tu. Orang tu banyak duit. So di sini saya dalam satu babak Hamidah dengan laki dia yang dimainkan oleh pelakon yang sangat-sangat hebat, Mam Borhan, yang memang backgroundnya teater. Energi dia seperti mana Abang Nasir Bidahan sangat-sangat besar. I was very lucky to be with him. Dan di sini saya rasa this was yang saya bincangkan tadi mengenai watak Hamidah ni, bagaimana seorang yang mempunyai status perempuan joget, perempuan murahan ini yang terpaksa mencari sumber ekonomi dia, bukan hanya untuk dia tetapi untuk laki dia, dengan pekerjaan yang terkutuk ini. Dan persoalannya adalah ia satu pekerjaan yang ingin dia teruskan atau tidak. Dan kalau dia tidak mempunyai lelaki seperti ini, adakah dia akan meneruskan pekerjaan dia sebagai seorang perempuan joget? Ada apa urusan lagi? Tasha ada hal. Kau jangan berlagak sombong, Natasha. Aku boleh jatuhkan kau dan aku juga boleh naikkan kau. Dan kau juga tidak terkecuali dah. Lainlah kalau kau pandai. Pandai apa? Pandai ambil hati aku. Tempat tahi macam apa pula tahi? Aku tak suka, Man. Kau buat macam tu. Berapa orang boleh kata yang dia dapat berlakon satu scene dengan Uncle M. Rajuli? Pelakon, again, sangat-sangat, I was very lucky dapat bekerja dengan seorang pelakon seperti dia. Ini adalah filem dari Suratan Kasih. I was a bit embarrassed sebab I cannot sing. Dan saya disuruh untuk menyanyikan, menggunakan suara saya sendiri untuk filem ini dan I regret it so much. Anda lakukannya kerana kewajipan. Pura-pura mencari ayam. Ekor mata dia anak orang.
Bukankah perkahwinan kita ini juga satu kewajipan, Kanda? Dalam filem Puteri Gunung Ledang, itu merupakan babak-babak terakhir yang terpaksa saya shoot, di mana saya pun dah hamil 8 bulan setengah, hampir lagi 2 minggu nak nak lahirkan anak saya yang bongsu. Dan saya amat kepenatan pada waktu itu, dan kita boleh nampak yang shot-shotnya lebih kepada mid shots ataupun really long shots atau extreme close-ups. And tetapi satu cerita atau trivia adalah yang menarik adalah pada waktu Puteri Gunung Ledang mulakan untuk assemblekan cast dia, semua orang tertanya-tanya siapa yang akan memainkan peranan Sultan. Dan saya teringin sangat-sangat untuk bekerja dengan Adlin Ahmad Ramli, dan saya more or less like beg Tiara dengan Tiong Hin, tolonglah ambil dia jadi Sultan untuk dipasangkan bersama dengan Tun Teja. Dan mereka audition dia dan mereka suka sangat-sangat, and then he just did his magic. So yeah, saya sangat-sangat, I was very lucky to have him. Yeah. Apa perasaan Kak Sofia selepas melihat kembali lakon-lakon Kak Sofia? Pelakon dalam? Apa perasaan secara generalnya, apakah perasaan Kak Sofia selepas melihat kembali lakon-lakon Kak Sofia? Oh, okay. Again, kita nampak, saya nampak mungkin kematangan, mungkin dari segi penyampaian atau reaksi, and you know, I guess sebagai seorang pelakon, bila kita lihat diri sendiri, we never like what we see. Kita merupakan kritik kita yang terbesar sekali. Tapi it's like a time capsule macam tu kan. Kita lihat kita dari muda, dengan bagaimana kita, our reaction to certain dialogues atau to life, dan bagaimana kita dah berubah dalam tempoh 10, 15 tahun, 20 tahun kemudian, dan bagaimana kita sebagai seorang manusia, bukan pelakon tapi sebagai seorang manusia, apa yang kita belajar, falsafah hidup kita ni kita lontarkan dalam kerja kita juga, and kita nampak jugalah perubahan itu, and I guess ia juga membantu kita sebagai seorang pelakon juga. Ya. Yeah. Sekiranya tidak menjadi seorang pelakon, apakah pekerjaan yang Kak Sofia akan cuba? Oleh kerana saya memang pintar dalam bidang pula, dalam mata pelajaran sejarah, dan saya selalu ingin, dari waktu kecil saya memang ingin menjadi seorang ahli arkeologi atau seorang penari. Tapi ahli arkeologi adalah memang my dream job masa saya kecil. Okay. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman berlakon lebih 30 tahun sejak dekad 90-an, so apakah pesanan Kak Sofia kepada penggiat muda dalam bidang? I think kita hanya perlukan satu visi, dan kalau visi itu dapat dikongsikan bersama dan kita memang kongsikan visi itu, which is to make Malaysian films great again. Dan saya rasa ia bukan sesuatu yang susah, ia amat mudah, tetapi ia perlukan kerjasama semua pihak. So dan ini adalah satu, I think I say this all the time, saya selalu lontarkan bila orang tanya what is your harapan untuk masa depan. Tapi I feel that kadang-kadang kita teruskan membuat filem, and selagi kita boleh kita lakukan, dan dengan harapan yang ia akan menonjakkan landscape filem-filem Malaysia, new Malaysia to greater heights.